saya Nurliana binti Zaidi. Nombor matrik saya D2010166. Kanak-kanak keperluan khas seperti kanak-kanak yang mengalami kesukaran belajar. Kanak-kanak berkeperluan khas ini juga seperti kanak-kanak yang luar biasa, kanak-kanak yang cacat dan kanak-kanak yang kesukaran belajar. Kanak-kanak keperluan khas ini perlu diberi tumpuan yang penuh. Seterusnya, kami akan menerangkan cara menguruskan pemakanan kanak-kanak yang berkeperluan khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufara Syairah binti Kaura Azmi D2010783. Saya ingin menerangkan tentang pemakanan bayi yang baru lahir sehingga 6 bulan. Pemakanan bayi yang baru lahir hingga 6 bulan adalah susu ibu. Susu ibu sudah mencukupi untuk membekalkan tenaga kepada bayi, terutamanya nutrien penting seperti protein, karbohidrat, lemak dan semua keperluan vitamin dan mineral yang diperlukan untuk bayi. Berilah susu ibu mengikut kehendak dan keperluan bayi. Bayi tidak memerlukan air, makanan tambahan lain semasa tempoh 6 bulan tersebut. Oleh itu, ibu haruslah menjaga dan mengambil berat tentang pengambilan makanan dan mengamalkan diet seimbang. Ini supaya memastikan kecukupan dan kualiti susu yang bakal dihasilkan oleh ibu. Nama saya Rabiatun Nadira binti Muhammad Nazri, nombor matrik D2010725. Seterusnya, pemakanan bayi dan kanak-kanak kecil yang berumur 6 bulan sehingga 3 tahun. Makanan pelengkap perlu diberi kepada kanak-kanak untuk membantu mereka membesar dan mendapatkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Termasuk bayi, sama ada bayi menyusu susu ibu ataupun susu formula, biarkan mereka menyusu sehingga mereka berumur 2 tahun. Makanan pelengkap ni bukanlah pengganti untuk susu ibu. Makanan pelengkap ni perlulah ditingkatkan dan dipelbagaikan untuk tumbuhbesaran kanak-kanak. Seawal umur 1 tahun, keluarga perlulah memperkenalkan pelbagai jenis makanan kepada kanak-kanak dan makanan yang dimakan oleh mereka perlulah berkhasiat. Saya Nurul Amadin Aisyah binti Mat Angkat, nombor matrik D2010164. Makanan yang disediakan kepada kanak-kanak berkeperluan khas perlu mengandungi kombinasi makanan daripada 5 kumpulan makanan, iaitu yang pertama, kumpulan nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Kumpulan kedua pula sayur-sayuran dan buah-buahan. Kumpulan ketiga iaitu ikan, ayam, daging, telur dan kekacang. Kumpulan keempat iaitu susu dan produk tenusu. Dan kumpulan yang terakhir, kumpulan 5 iaitu lemak, gula dan garam. Perancangan menu kepada mereka boleh dilaksanakan dengan menggunakan paling banyak makanan daripada kumpulan 1 iaitu nasi, mi, roti, bijirin dan ubi-ubian. Dan yang paling sikit daripada kumpulan 5 iaitu lemak, minyak, gula dan garam. Ini untuk memastikan mereka untuk mendapat tenaga dan sumber nutrien yang diperlukan. Bagaimanapun, kanak-kanak dengan berkeperluan khas kemungkinan tidak akan mendapat atau mencapai saranan seperti yang disebutkan tadi. Oleh itu, pengubahsuaian diet perlu dilakukan mengikut jenis dan masalah atau ketidakupayaan yang dialami oleh mereka. Perancangan diet yang betul dan bersesuaian amat penting bagi mendapatkan nutrien dalam membantu menggalakkan pertumbuhan mereka. Nama saya Nurul Haslinda binti Yusof yang memegang kad matrik D2010157. Keperluan tenaga dan cecair sehari bagi kanak-kanak dan bayi mengikut kategori umur kanak-kanak. 1 hingga 3 tahun memerlukan keperluan tenaga sebanyak 950 dan memerlukan keperluan cecair sebanyak 4 gelas bersamaan dengan 1000 ml. Seterusnya, bagi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun memerlukan keperluan tenaga sebanyak 1300 dan memerlukan keperluan cecair sebanyak
6 gelas bersamaan dengan 1,500 ml. Bagi kanak-kanak yang berumur 7 hingga 9 tahun memerlukan keperluan tenaga sebanyak 1,700 dan mereka memerlukan keperluan cecair sebanyak 7 gelas bersamaan dengan 1,750 ml. Bagi kanak-kanak yang berumur 10 hingga 12 tahun, mereka memerlukan tenaga sebanyak 2,000 dan mereka memerlukan keperluan cecair sebanyak 8 gelas bersamaan dengan 2,000 ml. Air sekali. Bagi kanak-kanak yang berumur 13 hingga 18 tahun, mereka memerlukan keperluan tenaga sebanyak 2,500 dan mereka memerlukan keperluan cecair sebanyak 8 hingga 11 gelas bersamaan dengan 2,000 sehingga 2,750 ml. Keperluan tenaga bagi kanak-kanak berkeperluan khas adalah sama seperti kanak-kanak normal. Sebagai contoh, kanak-kanak yang mengalami Down syndrome ataupun kanak-kanak yang mengalami masalah fail to drive. Kanak-kanak Down syndrome perlu mengurangkan pengambilan tenaga sebanyak 10 sehingga 15% kerana mereka mempunyai kadar metabolisme yang lebih rendah berbanding dengan kanak-kanak normal. Sekali kanak-kanak yang mengalami masalah fail to drive memerlukan pengambilan tenaga sebanyak 150% kerana mereka mengalami kekurangan berat badan atau tiada peningkatan berat badan selama setahun.